أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بالعالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين الصلاة والسلام على رسول الله المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد yang saya muliakan Imam Panadir seluruh peserta kuasa muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, izinkanlah saya pada hari ini untuk menyentuh peristiwa semasa tetapi bukan pasti. Tetapi kita mulakan dengan ayat surah Al-Hadid. A'udzu minasyaitonir rajim. Ya'lamu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsarun fil amwali wal aulad. Kama sirwasin aja berkupan nabatuhu semajahun. Semua hijabatul musbarun semakun wa taga. Wa bil aqdadu syadidun wa qatamallah bil wa mal hayatu illa mata'ul ghurur. Sadaqal azim. Ketahuilah hanya sajalah kehidupan dunia main-main dan berasanda serta perhiasan, berbangga-bangga daripada kamu dan membanyakkan harta dan anak pinak. Seperti hujan yang turun, lalu para penanam begitu kagum dengan tanamannya. Taman itu hijau, kemudian semuanya hidup atau masbaro. Taman hijau yang subur, kemudian akan kering, kuning dan hancur. Semuanya pun utama, kemudian berterbangan di bawah angin lalu. Wabil aqdadu syadidun, dan di akhirat nanti azab yang pedih. Tetapi ada pilihan, wa ma'atum minallahi ridwan. Ada azab, ada maghfirah, ada ridwan. Wa mal hayatul dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Hidup dunia ialah kesenangan menipu. Main pun main-main. Kalaulah hidup pun main-main, main lagi main-main. Tajuk kita malam ini ialah tentang Sukan Olimpik. Sukan Olimpik yang sedang berlaku sekarang, apakah hubungan dengan Islam dengan tajuk di sebalik Olimpik Paris 2022? Apakah hubungan sukan ini dengan Islam yang berlaku ketika Islam sedang di Malang, ketika Islam di Gaza sedang ditimpa malapetaka yang besar, dan mereka sedang gembira di Paris. Negara NATO disambut besar-besaran oleh Paris selepas mereka berusaha untuk menghancurkan Islam di Gaza. Dan dalam suasana inilah kita ambil iktibar dalam peristiwa Sukan Olimpik di mana letak negara Islam. Ayat yang kita baca tadi, Allah peringatkan bahawa kehidupan dunia adalah main-main, berasanda, berbangga-bangga, perhiasan, anak pinak dan harta benda. Tetapi di akhirat nanti Allah berikan pilihan, yaitu azab yang pedih ataupun pengampunan serta keridhaan Allah SWT. Saya ingin terus kepada peristiwa yang berlaku ini, Sukan Olimpik yang telah bermula 2 hari lepas, disambut dengan gemilang. Seluruh mata bertumpu kepada sukan ini, dunia ini, dan itulah maksud mereka. Beruntung mereka ialah untuk sama-sama meraihkan sukan yang besar ini. Tetapi apakah ada hubungan dengan Islam? Kita lihat apa yang berlaku di sini. Mula-mula sekali pingat. Pingatnya ada 3, gambar tidak berada. Pingat emas, pingat perak dan gansa. Di pingat emas ini ada Tuhan wanita. Tuhan wanita ini dijadikan sebagai simbol sukan tersebut. Dan Sukan Olimpik asalnya ialah penyembahan berhala. Dewa-dewa yang terlibat, dewa-dewa yang sukakan sukan sebagai ibadah. Rupa-rupanya mereka bersukan bukan untuk sukan, tetapi sebagai penyembahan Dewa Apollo. Oleh sebab itu pingat yang terdapat di sini ialah dewa-dewa wanita yang berbagai nama yang dijadikan sebagai rebutan untuk mereka yang terlibat.
Mereka juga ada penyembahan api yang kita lihat asal usul daripada manakah api ini. Api ini nama asalnya adalah Apollo, Tuhan matahari. Tuhan matahari ini akan disembah pada hari Olimpik, dan sebagai simbolnya mereka membakar di Gunung Olympus. Mereka mengambil api ini daripada matahari sebagai simbol Tuhan mereka, dinyalakan tengah obor oleh wanita cantik 11 orang yang masa dulu wanita ini akan dikorbankan. Hari ini wanita juga mengambil api daripada matahari dan dinyalakan di atas obor, lalu dibawa daripada Athens, sebab api ini diambil di Gunung Olympus di Greece, Yunani. Dan tahun ini sukan Olimpik berada di Paris, maka dibawa dengan kapal penuh istiadat penyembahan sebelum sampai ke Perancis, dan sampailah di pantai Marseille. Nama asalnya lah Marsa Ali, Pelabuhan Ali. Ingat ketika zaman Andalusia, di sinilah bertapaknya tamadun Islam bernama Andalusia. Ada satu pelabuhan yang besar namanya Marsa Ali, yang sekarang disebut Marseille. Tuan-tuan semati, mula-mula sekali sukan ini dilakukan dengan pemujaan api. Ini pemujaan yang dilakukan di pelabuhan Marseille. Tuhan Apollo akan diarak daripada Gunung Olympus, dibawa dengan penuh istiadat dengan penyembahan mereka, dan dibawa ke Marseille. Di Marseille, Tuhan api ini diserahkan kepada tuan rumah Paris yang bakal menyalakan dalam kawah yang besar. Penuh pemujaan, tak ada kenal dengan Islam, tak ada kenal mengenal dengan Islam sama sekali. Sukan orang menyembah Apollo, apa kenal dengan kita? Maka saya tahu, mari kita berpikir. Apabila upacara penyerahan api ini sebagai simbol Apollo, maka diarak. Inilah upacara mengambil cubisan Tuhan Apollo mereka melalui obor, lalu dibawa oleh ahli-ahli sukan ternama Prancis, dan disebutlah nama-nama mereka yang diberikan sebagai untuk meraihkan Tuhan Apollo ini dalam bentuk api yang disembah oleh kaum yang terdahulu, kemudian dibawa ke seluruh Prancis. Ini berlaku 2 bulan sebelum bermulanya semalam atau 2 hari lepas. Inilah upacara mengambil api daripada Gunung Olympus yang telah sampai di Marseille. Api ini akan dibawa bergilir-gilir selama 3 bulan atau 2 bulan. Seluruh kota di Perancis akan dilalui oleh api ini. Pembesar mereka akan mengambil seorang demi seorang api ini dan untuk menjadikan sebagai peristiwa penyembahan yang kekal walaupun agama ini sudah hilang di dunia. Apa yang mereka bawa ialah ini bertanya. Sebelum peristiwa ini berlaku, maka 2 bulan yang lepas mereka telah bawa ke seluruh kota di Perancis. Tradisi ini berlaku sejak pada zaman pertama sukan Olimpik diadakan. Sukan Olimpik adalah Tuhan, sukan untuk menyembah Tuhan api. Oleh sebab itu Tuhan ini suka melihat orang yang berbahagia. Ketika awal sukan Olimpik, setiap ahli sukan mesti pakai pakaian tanpa pakaian, dan sampai hari ini pun pakaian adalah minimum. Pakaian adalah pakaian yang tutup tempat yang sangat-sangat penting saja. Itulah sukan Olimpik. Mula-mula sekali dibawa oleh ahli sukan yang lampau, dibawa perjalanan sejauh 12.000 km di seluruh Perancis, dan berganti bergilir sejak daripada bulan yang lalu, bulan pada April, Mei, Jun, Julai, 3 bulan. Akhirnya sampailah tempat upacara. Mereka bawa melalui tempat-tempat yang strategik. Di tempat-tempat yang terkenal di Perancis akan disaksikan oleh ribuan penonton,
dan akhir sekali sampai ke studio. Ini berlaku 3 hari lepas. Tuan-tuan saksikan dalam television, simbolnya seorang yang bertopeng. Siapakah yang bakal membakar api ini ke dalam kawah? Tapi tahun ini bukan kawah, mereka buat belon. Tahun ini belon ini akan dibakar oleh mereka yang menutup mukanya. Siapakah yang menutup mukanya? Tuan-tuan cari siapakah entiti yang digambarkan dengan manusia yang menutup muka ini selepas mereka telah membawa obor ini selama 3 bulan. Penyembahan api ini berterusan, kemuncaknya lah pada hari Olimpik 3 hari lepas. Ini diberi penghormatan untuk membakar dalam kawah selama sepanjang sukan Olimpik diadakan. Sepanjang sukan Olimpik diadakan, mereka membakar dengan penuh upacara. Seluruh ahli sukan akan menghadapi api tersebut, bertabakur dan seolah menghormati api yang menjadi simbol Apollo. Apa kena kita dengan Islam? Maka saya tanya, apa kena dengan kita Islam? Itu soalan. Kemudian dalam television berita belon yang penuh dengan api tadi di bawah udara buat pertama kali. Sebelum ini akan ditembak dengan panah untuk masuk dalam kawah, tapi tahun ini berbeza sedikit. Tetapi api tetap api melayang di udara, dan pesta bermula. Pesta bermula dengan segala minuman dan apa yang mereka lakukan dalam tradisi sukan Olimpik. Nyanyian-nyanyian dilakukan dan tiba-tiba hujan turun untuk menyaksikan sukan yang sama. Ini ialah api yang bakal menyala selama barangkali sebulan, barangkali separuh bulan selama sukan Olimpik berlangsung. Tuhan harus menyaksikan simbol api diletakkan tempat yang besar untuk menyaksikan sukan ini. Apa kena dengan kita Islam? Apa kena mengena dengan kita Islam? Salah satu soalan lagi. Tuan-tuan, mari kita lihat ke belakang. Siapakah sebenarnya Tuhan Apollo? Dia adalah ada hubungan dengan Tuhan yang disembah sebagai berhala oleh orang Kristiani lepas. Ayahnya nama Zeus, anaknya nama Apollo, ibunya nama Alchemy, dan 3 anak ini lahir pada 25 Desember yang mereka saksikan. Mereka rayakan setiap tahun pada tahun 25 Desember. Mereka adakan pesta hari kelahiran Tuhan mereka. Bukan Tuhan, anak Tuhan, yaitu Apollo, Zeus dan keluarganya. Inilah Tuhan yang suka tengok sukan. Kononnya Tuhan ini melihat sukan setiap tahun, tetapi ahli sukan mesti bertelanjang. Sukan ini bukan sukan, tetapi penyembahan. Dan anaknya ada kata-kata Hercules. Anak Zeus namanya Hercules. Ada yang mengatakan Apollo. Ibunya nama Alchemy. Dan Hercules ini sifatnya antara Tuhan dengan manusia. Lahir pada 25 Desember dan disembah oleh orang Kristiani. Allah menyebut yudhahiru alladziina kafaru min qabl. Sama kata orang kafir dengan orang terdahulu. Mereka menyembah Tuhan yang habis sama. Nama berbagai nama Hercules, nama Orisis. Allah sebut Orisis in Al-Quran Muzairullah. Dan sekarang mereka sebut Orisis Muzair bin Allah, anak Allah. Mereka sebut Muzairullah. Dan sekarang mereka sebut Orisis yang ditayangkan dalam television untuk menggambarkan Tuhan yang pernah mereka sembah. Kita sama keimanan yang bebas pada segala berhala, tetapi budaya ini kembali ke dalam masyarakat, disambung oleh termasuklah negara Islam. Kita lihat Tuhan-Tuhan mereka ada berbagai-bagai. Ada yang nama Horus, ada yang nama Hercules, ada nama Mitra, ada nama Jesus Christ.
Semuanya lahir pada hari yang sama, 25 Desember. Tuhan mereka lahir kebetulan tarikh yang sama. Lahirkan oleh ibu yang masih dara. Semuanya dilahirkan oleh ibu yang masih dara. Samna Horus, Zarostara, Hercules, Mitra, dan lain-lain. Dan Allah mengisytiharkan A'udzu minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yatu amma yaquluna masal alladziina kafaru anhum adzabun adzim kama sannahum minhum adzabun alim. Surah Al-Azim. Maka sesungguhnya telah kafilah mereka yang berkata Allah itu satu dalam tiga. Telah kafilah mereka yang mengatakan Trinity, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sekiranya mereka tidak berhenti daripada apa yang mereka katakan, pasti mereka akan disentuh azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Mereka juga mengaitkan Nabi Isa wa'azbillah dengan entiti yang sama. Asalnya mereka sebuah Horus, mereka sebuah Zoroaster, mereka sebuah Apollo. Akhir sekali mereka masukkan Nabi Isa alaihissalam wa'azbillah ke dalam kategori yang sama, tarikh yang sama. Tuan-tuan, Nabi Isa alaihissalam mengikut penyampaian mereka yang mereka sebut Jesus Christ lahir pada 25 Desember pada masa salji. Bercanggah dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan Nabi Isa dilahirkan pada musim buah tamat sedang masak, yaitu ketika musim panas. Dan sekarang ahli astronomi, ahli falak mengkaji bilakah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dalam kitab Injil dikatakan malam kelahiran Nabi Isa alaihissalam malam itu bintang yang sangat terang telah muncul seolah matahari waktu malam. Apakah yang sebenarnya berlaku waktu malam ketika bintang sangat cerah? Dan hari ini ahli falak mengetahui bintang yang cerah pada malam hari berlaku sekitar satu Masihi atau dua Masihi, ialah conjunction di antara Jupiter dengan Mars. Jupiter dengan Mars dia conjunction ijtima dalam setiap 1000 tahun atau 2000 tahun sekali. Dan kita boleh kira tarikh bila ijtima antara Mars dan Jupiter jatuh pada 17 Jun. Itulah hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tetapi mereka tersalah merayakan hari Christmas pada 25 Desember. Mereka sedar sekarang. Mereka tahu mereka tersalah merayakan hari Christmas pada 2 Desember, sedangkan ahli falak hari ini mengira pada 17 Jun tahun 2 Masehi. Itulah kelahiran Nabi SAW. Allah membuat peristihaan malam kelahiran Nabi Isa alaihissalam. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa huzi ilaika bizin nakhli wa zi ilaika bizin nakhlati tasaqata alaika radban janiyah. Pada malam kelahiran Nabi SAW, Maryam telah menyendiri ke tempat sebuah pohon taman. Di bawahnya ada saliran air. Allah menyebutkan minumlah air tersebut dan goncanglah pohon taman tadi, nescaya buah taman akan jatuh dan makanlah buah taman sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Maksudnya bagi tuan yang pernah belajar di Timur Tengah tahu bilakah buah taman masak Kulanjun. Confirm dengan ahli falak mengatakan Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Jesus Christ lahir pada 17 Jun, dan mereka tersalah 2000 tahun lebih meraihkan tarikh kelahiran Tuhan mereka pun salah, apatah lagi yang lain. Di atas salah inilah kita raihkan Olimpik. Tentu seperti sebahagian mereka masih mengamalkan budaya ini. Apabila mereka menyembah matahari pada 5 Desember, dan di England ada satu tempat bernama Stonehenge. Di sini mereka kembali menghidupkan penyembahan berhala ini, penyembahan matahari, maksudnya Tuhan Apollo ini. Pada 25 Desember mereka berkumpul dan mereka menyembah kembali matahari, sebab mereka sebut sebagai hari solstice. Dalam yang falak kita sebut hari solstice, malam paling panjang berbanding dengan siang dalam satu tahun disebut sebagai solstice. Dan apabila solstice berakhir pada 25 Desember, mereka sembah matahari yang baru muncul, mereka sebut incarnation.
Dan di atas masalah inilah mereka menyambut Tuhan Matahari. Dan 25 Desember menjadi tarikh yang disepakati oleh mereka sebagai tarikh lahir Tuhan Dewa mereka. Tak ada kemana kita dengan Islam. Tanpa sebati, kita lihat. Mereka percaya Tuhan mereka berada di Gunung Olympus. Tuhan Matahari ini akan diambil sebahagian daripada matahari untuk dibawa ke sukan Olimpik. Caranya ialah mereka menggambarkan Tuhan di matahari, dan Tuhan ini akan diambil, diarak ke dalam stadium. Dan untuk mengambil Tuhan ini, mereka mengadakan berbagai-bagai pesta, termasuklah asalnya pengorbanan gadis cantik. Hari ini gadis tidak dikorbankan, tetapi gadis mesti ada. 11 orang gadis mesti ada di sini. Gadis inilah simbol kepada dewi-dewi mereka yang bakal menggunakan matahari, menggunakan para wala di sini, dan mereka bakar satu objek supaya matahari membakar objek, dan objek itu dimasukkan dalam obor dan diarak ke seluruh sukan Olimpik. Ini ialah permulaan mereka mengambil api. Api mesti ambil di Gunung Olympus, tidak boleh terbalik, sebab Tuhan mereka tinggal di sana barangkali. Dan inilah yang dibakar, kemudian dibawa ke Perancis 3 bulan sebelum sukan ini berada. Dan biasanya mereka mengatakan Tuhan Apollo dapat memanah dengan tepat. Sukan sebelum sukan yang berada di Paris, kebanyakannya kawah api yang besar dibakar dengan panah untuk mengambil sebenar penyembahan Tuhan Apollo mereka. Apakah ada hubungan dengan Islam? Tak ada. Tak ada kenal-kenal dengan kita Islam. Wa'azubillah. A'udzubillah syaitan rajim. Inni wajadahilladzi batas samarat. Inni wajadahilladzi batas samarat hanifah wa ma'an masyikin. Itulah yang kita. Kami mengadakan wajah kami, aku, kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang hanif, wa ma'an masyikin, aku tidak orang yang musyrik. Ini adalah gambaran musyrik. Kita tidak musyrik. Kenapa kita terlibat? Maafkan saya sekali lagi. Sukan Olimpik. Sukan ini menggambarkan Tuhan yang dicintai oleh Apollo, dewi-dewi yang dicintai oleh Apollo. Itu sebab mesti diambil oleh gadis 11 orang. Dan inilah yang disebut sepanjang sukan Olimpik. Hari ini dikatakan 3 pinggan emas telah dimenangi oleh negara besar. Esok akan bertambah. Bukan saya nak bincang tentang medal, tetapi saya bincang di sebalik sukan ini. Tuan-tuan, inilah tahun ini Tuhan emas, pinggan emas, perak, ngasa ialah Tuhan perempuan. Tuhan yang suka lihat sukan. Dan setiap tahun kita lihat abur akan dipasang di tempat stadium di mana adanya sukan Olimpik, akan dibakar dan mereka bertakakur di situ. Tafakur di situ beberapa menit. Termasuklah ahli sukan Islam seluruh dunia yang terlibat. Mereka akan merayakan, dan sudah dirayakan 3 hari lepas, api membakar simbol Tuhan Apollo. Dan siapakah yang berobor? Dalam satu riwayat Rasulullah menyebut satu malam, wa huwa man Jibril alaihissalam wa namahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra. Dan satu malam Rasulullah bersama Jibril, Rasulullah melihat Jibril sedang berobor. Lalu dibaca, diajar oleh Jibril untuk baca doa supaya hancur jin ibrit yang membawa obor tadi, dengan doa a'udzubillahil karim wa kalimatil tamah allati la yazahun al-bar wal fajr qadir wala jahrun bir wala fajr min syarri ma nazal min sama yanzil min sama wa yudhiha wa min syarri dzarratil ard wa ma yahmin minha ila akhirih. Maka tersembanglah ibrit tersebut.
Dan terbakarlah dia. Rupa-rupanya yang bawa obor ini jin Ifrit. Yang disebut Apollo itu sebenarnya Ifrit. Apa gunanya kita Islam? Yang kita harus jauhi, yang kita turut bersama. Maka saya sekali lagi, tentu mati. Rupa-rupanya Rasulullah sebut yang bawa obor itu ialah Ifrit. Dan dia tersembah dengan doa yang dibaca Rasulullah. Maka wantafat sya'latuhu, maka api berpadamlah. Rupa-rupanya yang bawa obor ialah jin Ifrit. Tentu mati, kita juga pernah mengadakan sokan pemilu. Kita juga membakar obor yang sama di Bukit Jalil. Biar lepas, biar berlalu. Biar lepas, biar berlalu. Kita juga membakar obor yang besar tahun 2017 apabila ada SEA Games. Kita juga ada obor yang sama. Sokan juga kita ada obor akan diarak daripada Perlis sampailah ke Johor, akhirnya dibakar dalam studio. Kita juga bawa yang sama sekali lagi. Dan ini gambar sokan soma kita. Di bawah daripada Johor, setiap menteri besar akan pas pada menteri besar yang sebelahnya. Dibawa oleh pegawai, akhirnya sampai ke Bukit Jalil, dibakar bertakabur, sejenak. Dan ahli sokan terbaik diberi peluang untuk membakar kawah api yang menyala selama 7 hari 7 malam, 10 hari 10 malam sepanjang sokan berjalan. Apa kena-mena kita dengan Islam? Tuan-tuan, ini gambar yang lalu. Ahli sokan terbaik kita akan diperpeluang untuk membakar di kawah yang berada dalam studio. Dan upacara ini sama seperti yang dilakukan di Olimpik. Apa benar kita dengan Islam? Dan pada tahun 2017 kita juga adakan satu upacara yang sangat luar biasa. Yang membakar ini ialah ahli sokan terbaik kita. Membakar dalam kawah api 10 malam 10 hari. Sama ada lampu kita sudah cerah, kita masih membakar selama sokan berjalan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Apa hukum jahiliyah yabun? Wa man asmallahi malikum yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin kembali pada jahiliyah? Siapakah lebih baik hukumnya kepada Allah sebenarnya Allah? Bagi mereka yang yakin dengan Allah. Bagi mereka yang yakin Allah, apakah kita ingin kembali pada hukum jahiliyah? Budaya jahiliyah? Ini Allah bagi soalan. Tentu mati. Kita lihat sepanjang sokan Olimpik modern malam ini, sokan Olimpik ya jarang dibincang di masjid, hanya dibincang di stadion ataupun di tempat lain. Malam ini saya bawa ke masjid. Maaf ya. Sejak tahun 1994 jadi adakan beberapa sokan Olimpik, tetapi ciri sama mereka adalah api. Api harus dipuja, sama diadakan di Australia, di US, di Brazil ataupun di mana-mana. Maka api menjadi tema utama dalam sokan Olimpik. Ini pemandangan di Berlin pada tahun 36. Mereka ada upacara membakar obor tangan penuh istiadat. Ketika itu negara Islam belum terlibat. Negara Islam belum terlibat dengan Olimpik. Kemudian pada tahun kemudiannya, pada tahun 52, umat Islam belum terlibat. Negara Islam kebanyakan terjajah. Dan kita mulai terlibat atas nama British. Pokoknya kita bukan nama kita bernama Melayu British ketika itu. Kita telah mulakan sokan Olimpik di bawah oleh British. Dan kita juga barangkali mula di Helsinki, Finland. Kemudian kita mula di Mexico City juga. Negara Islam makin ramai dan api makin besar. Setiap tahun api makin besar. Dan di Munich juga api membesar. Upacara diberikan kepada ahli sokan terbaik mereka. Dan di London barangkali kemuncak api yang paling besar. Ini pada tahun 2012 yang lepas.
Api dibicarakan bukan saja di bawah tetapi telah melayang udara. Api menjadi tema besar. Tokyo kembali kecilkan api. Tokyo pada tahun 2012 ketika Covid menjelang, mereka buat api kecil je. Saya ingat dah padam dah, tak padam. Dan sekarang muncul kembali di Paris. Ini ialah kisah api, selesai kata api. Yang kedua ialah ketika sedang mereka merayakan Sukan Olimpik, umat Islam sedang menderita. Ini negara yang terlibat dengan Sukan Olimpik, barangkali negara kita juga ada di situ. Dengan pakaian busana yang sangat cantik katanya, berbeza dengan tahun lepas. Selama 7.000 ahli sukan, 94 bot membawa ahli sukan semalam dengan 3.000 penari, penyanyi. Mereka mengatakan ialah show of the century. Selain pada api, ketika api dinyalakan, maka 3.000 penari wanita beraksi untuk menghiburkan ahli sukan yang bersama-sama dalam pesta pembukaan. Dan NATO disambut dengan penuh istiadat. Perancis bukan negara NATO, tetapi NATO disambut dengan penuh istiadat. Siapa NATO? NATO ialah negara yang membekalkan senjata untuk membunuh Islam di Gaza. Yang membunuh ini diberikan penghormatan, penuh penghormatan. Dan Paris mengalu-alukan pemimpin dunia dengan penuh istiadat dan menyambut selamat datang ke Olympic ceremony. Presiden mereka yang kalah masih presiden. Dia telah kalah pilihan raya, masih belum dilantik presiden baru. Dia yang masih lagi menyambut kedatangan walaupun dia kalah pilihan raya. Rusia tidak dihalu-halukan. Rusia Belarus tidak dihalu-halukan suka ini. Suka ini untuk orang-orang yang bersama kami, yaitu bersama dengan blok Zionis NATO Eropa. Walaupun negara lain boleh terlibat, pemimpin yang tidak kami suka tidak boleh diundang. Rusia tidak boleh datang, Belarus tidak boleh datang, dan yang datang ialah negara-negara yang diundang dengan penuh penghormatan. Mereka negara yang banyak membekalkan senjata untuk menghancurkan Gaza. Gaza sedang menderita. Dan ini ialah pemimpin Jerman yang banyak menghantar senjata kepada Israel untuk hancurkan Islam, diberikan penghormatan yang paling utama dalam Sukan Olimpik. Seolah-olah ialah untuk merayakan kehancuran Islam di Gaza, seolah-olah. Dan apakah kita merasakan sukan ini ada kenangan kita? Dan dia mengatakan bahawa sebagai Perdana Menteri, dengan segala sukacitanya kami menjemput Netanyahu untuk datang dengan sebutan besar-besaran. Siapa Netanyahu? Penjenayah besar dunia yang diberi penghormatan dengan undangan yang sangat istimewa. Tetapi Netanyahu tidak sempat datang. Negaranya kocak-kacir. Hezbollah, Iran, Yaman sedang memperdil negara mereka. Netanyahu lari ke Amerika tercicit-cicit untuk mencari bantuan baru. Netanyahu tak dapat sempat datang ke Sukan Olimpik sebab negaranya telah diserang oleh 4-5 penjuru, oleh pejuang-pejuang yang bersimpati dengan perjuangan Palestin. Netanyahu ialah penjajah dunia yang dikeluarkan perintah saman ataupun dikeluarkan perintah tangkap, waran tangkap oleh Mahkamah Dunia. Tetapi untuk menghina Islam, Macron memberi perhatian untuk sambutan Netanyahu. Netanyahu tidak sempat datang, tetapi semua pemimpin itu datang dan diberikan penghormatan sebab memberikan senjata yang besar. Sebenarnya mereka mengatakan kami sedang merayakan kemenangan apa? Wallahu a'lam. Kita lihat Mahkamah Dunia telah mengeluarkan perintah untuk menangkap 3-4 pemimpin Israel yang terlibat dengan genosid atas Gaza. Muncul bangsa satu, setiap satu bangsa satu.
dia diberikan peluang untuk berucap, dan marilah kita sama-sama mengakhiri konflik keganasan. Dia tidak sebut di Gaza barangkali. Sokat Olimpik ialah untuk kita bersama-sama. Kita lah satu kesatuan, sedangkan dia menjadi ketua bangsa bersatu, dia gagal untuk memberi makan kepada penduduk Palestin sendiri. Dia sebagai ketua Setiausaha Agung Bangsa Bersatu, dia gagal untuk memberi makanan kepada umat Islam ke Gaza, sedangkan dia bercakap dalam nada marilah kita bersatu. Kita lupakan konflik, sedangkan umat Islam sedang dibom ketika hari Islam Olimpik 2015. Tuan-tuan, ini umat Islam. Ketika kita sedang dihancurkan di Gaza, mereka membuat ucapan retorik di Sokat Olimpik. Tuan-tuan yang melihat dengan penuh kebahagiaan, saya melihat dengan penuh penderitaan. Barangkali Sokat Olimpik tidak sama antara saya dengan tuan-tuan, tidak sama dengan negara kita dengan negara lain. Dan Gaza dibom ketika menjelang Sokat Olimpik. Seolah-olah mereka bakal merayakan kehancuran Gaza. Seolah-olah. Inilah yang berlaku. Tema yang disebut oleh Sokat Olimpik ialah Let's move on, move and celebrate. Terus ke depan dan mari kita berbahagia. Kita meraihkan kononnya kemenangan. Apakah kemenangan mereka? NATO ke atas Islam, ataupun mereka meraihkan kekalahan mereka di Palestin? Apakah mereka meraihkan kemenangan atau mereka meraihkan penderitaan NATO yang kalah di Ukraine, NATO yang kalah di Gaza? Tema Sokat Olimpik ialah Let's move and celebrate. Tuan-tuan yang semati, ketika bangsa satu gagal untuk menyelesaikan masalah Palestin, ketika itulah dia mengajak manusia untuk bersatu. Mereka menzalimi kita, membunuh kita, puluhan ribu yang terkorban, yang cedera dengan jumlah ratusan ribu kedua-duanya, dan mereka mengajak kita bersatu. Mereka mengajak kita berdamai selepas mereka membunuh kita. Itulah message yang mereka berikan. Ingat, ketika Gaza diperang oleh dunia yang meraihkan Sokat Olimpik, mereka bersatu untuk menyerang Gaza, dan yang Nabiu ialah mereka yang menyokong Israel untuk menghancurkan Gaza, sebuah daerah yang kecil di kita bagi ruang Gaza. Silakan. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang seperti kita sambung sedikit lagi. Negara yang menyokong Israel itulah yang sedang merayakan kemenangan di Olimpik. Dan kita lihat negara yang menyokong Israel lah yang menepuk peringkat yang pertama dalam Sokat Olimpik semalam. US, UK, Australia, Perancis, Norway, Austria, Jerman, Kanada, Poland, dan serta Eropah. Yang paling banyak memberikan bantuan kepada Israel dalam mereka, dan dia juga paling banyak menang medal. Jerman negara yang kedua yang menghantar senjata untuk hancurkan Gaza, termasuk Itali. UK tak termasuk dalam statistik ini, tetapi dia adalah pembantu besar untuk menghancurkan Gaza. Mereka lah jadi sambut besar-besaran di Paris, seolah-olah mereka merayakan kehancuran umat Islam. Sokat Olimpik menjadi berubah daripada sokat kepada norma budaya bukan Islam, dan juga untuk bersama dengan mereka yang terlibat dalam peperangan di Gaza. Tuan-tuan, timbul satu gerakan yang besar dunia halang Israel daripada terlibat dalam Sokat Olimpik. Memberikan Israel dalam Olimpik maksudnya kita mengiktiraf dia sebagai negara merdeka yang sedang melakukan genosid ke atas Gaza, Palestin. Dan kita lihat sambutan seluruh dunia, mereka bangkit sama ada negara Olimpik, negara yang bersama NATO ataupun negara Eropah. Walaupun kerajaan mereka bersama dengan Israel, tetapi rakyat mereka tidak bersama. Rakyat mereka bersama Palestin. Rupa-rupanya kerajaan dengan rakyat tak seperti sama.
kerajaan menyokong Israel, tetapi rakyat mereka bersama Palestin. Dia bukan berlaku sahaja di Eropah, tetapi di Amerika, seluruh dunia, hampir seluruh dunia mereka bersatu memberi sokongan Palestin. Dan dunia ingin menghancurkan Palestin, menghancurkan Gaza, dunia yang menjadi Gaza. Seluruh dunia bersimpati dengan Gaza. Asalnya mereka ingin hancurkan Gaza. Tuan-tuan, mereka sebenarnya apakah mereka celebrate kemenangan ataupun mereka sedang meratap kekalahan? Sebab NATO sedang kalah di Ukraine. Ini bukan lagi rahasia, tetapi telah menjadi open secret. NATO Amerika kalah bergaya di Ukraine di tangan Iran dan Rusia. Menjadi open secret, NATO merana di Ukraine kekalahan yang sangat tenang di tangan Rusia. Dan sekarang mereka berkumpul di Palestin, di Paris. Apakah mereka merayakan kemenangan atau mereka sedang meratapi kekalahan mereka di Ukraine? Sukan Olimpik berada di bawah bayangan kekalahan. Sebenarnya mereka bukan merayakan, mereka sedang menangisi kekalahan mereka di Ukraine. NATO sedang menangis menjerit kekalahan di Ukraine. Dan NATO sangat sedih. Ini ialah yang merancang peperangan di Ukraine. NATO rancang, NATO yang kalah. Mereka sedang menangisi kekalahan mereka di Paris. Nampak mereka merayakan kemenangan, rupanya mereka sedang merayakan kekalahan. Terdapat di Paris mereka yang masih menunjukkan sokongan pada Palestin. Hentikan genocide, halang Israel. Dan suara bergema di Perancis, mereka tidak boleh tenang dalam keadaan ini. Dan berbagai-bagai perkataan yang dibayangkan untuk menggambarkan apakah yang sedang berlaku dunia, walaupun Paris sedang merayakan atau sedang merayakan sukan Olimpik yang gemilang, rupa-rupanya mereka sedang menangisi kekalahan. OIC enggan untuk ban Israel. Bukan OIC, Majelis Olimpik didesak oleh negara Islam supaya menghalang Israel daripada menyertai Olimpik. Tetapi itulah tujuan mereka, untuk membawa Israel ke atas. Israel yang kalah di Gaza akan diberikan hiburan di Perancis. Israel akhirnya pergi juga ke Paris, dan inilah dunia. Rupanya dunia bersatu untuk Israel. Al-Kufar ala millatin wahidah. Orang kafir untuk bertemu dengan Islam, mereka boleh bersatu. Bertemu dengan Islam, mereka boleh bersatu apa saja antara mereka, dan mereka membawa Israel ke sukan Olimpik. Apakah sikap dunia Islam yang bersama dengan sukan Olimpik? Saya tidak pasti. Dan untuk menjaga keselamatan ahli sukan Israel di Perancis, pada menteri mereka mengadakan security yang sangat ketat kepada setiap ahli sukan Israel. Israel diberikan keutamaan, pengganas dunia diberikan penghormatan di Paris, seolah menghina Islam, dan kita masih terpekul di TV untuk melihat bila kepingan pertama kita. Tiba-tiba kita dengar, apa benar atau tidak, bom telah diletupkan di Perancis. Menjelang hari pertama sukan Olimpik, seluruh sistem rangkaian kereta api mereka telah lumpuh sama sekali. Siapa yang lakukan? Belum pasti orang Islam. Sistem kereta api mereka lumpuh, dan sukan Olimpik bertukar menjadi seperti hampir sama seperti Palestin. Polis di mana-mana, tentera di mana-mana berkawal di seluruh Perancis. Apabila mereka yang sedang celebrate, tetapi rupa-rupanya tidak sebagaimana yang mereka katakan.
Inilah yang kita lihat. Dan yang membawa bendera Israel juga, yang ketua kontinjen Israel yang sign bom untuk dihantarkan, untuk hancurkan Gaza, dia sign sebelum bom ini dilepaskan. Ini dia ketua kontinjen Israel, diberi penghormatan sebab dia bersama dengan kerajaan Israel untuk menghancurkan Gaza. Dan sistem kereta api mereka lumpuh sama sekali. Yang merah ialah sistem kereta api yang lumpuh, barangkali tidak di-highlightkan. Perhubungan kereta api telah lumpuh di Perancis hari pertama sukan Olimpik. Hari ini hari ketiga. Barangkali ada berita-berita yang saya tak sempat untuk sama. Dan mereka sebut Olympic attack. Penumpang-penumpang telah tersadai di stasiun kereta api di mana saja, dan termasuklah kereta api yang disediakan untuk Olimpik juga terkendala sebab sistem telah hilang sama sekali. Dan inilah suasana yang dapat kita lihat di Perancis, walaupun mereka sembunyi, tetapi mereka tidak bisa sembunyi lagi. Di Perancis, tuan-tuan, sangat bencikan Islam, sedangkan Islam antara negara Eropah yang paling cepat berkembang Islam ialah di Perancis. Ketika mereka ingin hancurkan Islam di Perancis, Islam telah tumbuh dengan begitu cepat. Dan ini presiden yang sangat benci ke Islam, orang Arab, Algeria, yang ditakdirkan Allah menjadi presiden Perancis. Moyangnya adalah Muslim, orang Arab, dia bukan orang Perancis. Tengok muka dia, muka Arab. Dia orang Algeria, Allah takdirkan dia menjadi presiden Perancis, dan dialah yang berperanan untuk hancurkan Islam di Perancis. Dia menutup masjid-masjid di Perancis, tetapi dia sedar bahawa dia sangka tindakan itu memberikan dia ruang untuk menjadi presiden lama, tetapi dia kalah dalam pilihan raya yang lepas, dan yang menang adalah orang lain. Ini presiden yang bakal menggantinya barangkali tidak dilantik sehinggalah sukan Olimpik. Dia sudah menang, tetapi dia istiakan, dia sokong Palestin, dan dia masih barangkali bukan presiden Perancis. Dia menang pilihan raya, namanya panjang, Malaysia namanya. Dia menang pilihan raya, kalah Macron. Jangka bila dia benci Islam, dia akan lebih kuat sokongan. Rupa-rupanya terbalik. Raja Perancis telah memberikan sokongan kepada Palestin. Itulah yang mereka sedang rancang, Allah merancang yang lain. Begitu juga Gaza. Di UK juga yang sangat banyak membantu Israel untuk hancurkan Gaza juga menerima nasib yang sama. Rishi Sunak namanya orang dia, yang moyang mereka dizalimi oleh British ketika zaman penjajahan. Ketika dia menjadi Perdana Menteri British, dia pula menzalimi negara Islam. Dialah yang menghantar senjata yang banyak untuk hancurkan umat Islam di Gaza. Dia lupa bahawa moyang dia dibunuh pada tahun 1900, 1 juta orang dia dibunuh oleh British. Dia lupa sejarah, dia tak baca sejarah. Orang India 1 juta dibunuh pada tahun 1900, dan bila dia menjadi Perdana Menteri British, dia bertindak lebih dahsyat dari British ke atas Islam. Dia juga kalah. Dia juga kalah dalam pilihan lepas. Yang menang ialah ketua Parti Buruh. Ini dia. Belum pasti dia menyokong Palestin, tetapi sekurang-kurangnya orang yang jelas menghantar senjata telah kalah. Sentimen rakyat British tidak sama seperti yang disangka oleh Sunak. Sunak sangka bila dia hancurkan Islam, dia akan menjadi hero kepada British. Rupanya British juga memberi sokongan kepada Palestin. Akibatnya dia kalah kepada pemimpin buruh Labour. Tetapi isteri Labour jangan lupa juga seorang Yahudi. Apa yang berlaku ialah calon-calon pilihan raya yang diwakili oleh umat Islam atau bukan Islam yang menyokong Palestin menang bergaya, mengalahkan tokoh-tokoh politik yang penting British. Ini di antara tokoh-tokoh yang berjuang untuk Palestin, tetap mereka calon bebas, mereka menang bergaya. Dan ini ialah Royal Court Justice pertama yang dilantik daripada umat Islam.
Ini menggambarkan sesuatu yang berlaku di UK, tidak sebagaimana yang disangka oleh Rishi Sunak. Dia telah terkeluar daripada jawatan Perdana Menteri British selepas dia melobi untuk menjadi Perdana Menteri yang lebih lama. Rupa-rupanya dia tersalah langkah. Dia bertindak lebih dahsyat daripada British sendiri. Tuan-tuan seperti Datuk Bandar kekal, yang mereka sangka dia akan kalah. Sadiq Khan ialah Datuk Bandar London yang sangat berbakti kepada seluruh rakyat, sama ada Muslim atau tidak Muslim. Dia disayangi oleh penduduk London. Dia telah menang kali yang keberapa, dan tempat penjajahan Colonial Office yang digantikan sebagai tempat untuk menjajah Pakistan, menjajah India, menjajah Melaya telah dijadikan office oleh Datuk Bandar Islam ini, dan pejabat penjajahan telah bertukar menjadi pejabat Muslim. Allah menukar dalam masa 1 tahun saja. Tuan-tuan semati, di Amerika juga 2 orang ini sedang berentak untuk menjadi presiden mereka. Seorang bernama Trump, seorang bernama Biden. Siapakah yang lebih banyak membunuh Islam, dia akan menang. Siapa yang polisinya akan memberi keuntungan kepada Israel, dia akan menang. Dan dalam pilihan ini tampaknya Trump ditembak, tapi oleh bin Najib ditembak di telinga. Saya serahkan kepada tuan apakah yang sebenar berlaku sebaliknya. Dan Netanyahu yang telah menderita di Israel, rumahnya dibakar, rakyatnya datang menentangnya, negaranya telah diserang oleh umat Islam daripada 4 penjuru, dan base tentera 15 base tentera yang telah hancur oleh Hizbullah lagi ke Amerika minta tolong daripada Trump. Barangkali dia jangka Trump akan menang. Ketika soal Olimpik, dia tak sempat pergi Olimpik, walaupun dia akan diraihkan di Paris begitu besar, dia tak sempat pergi Paris, dia pergi Amerika minta tolong Trump sebab Biden tak boleh harap. Ini gambarannya Trump akan menang. Dia pergi bertemu dengan Trump, bukan presiden, menggambarkan Trump akan menang dalam pilihan yang akan datang. Tuan-tuan semati, dan ceasefire Gaza ceasefire akan berakhir. Apakah yang berlaku kita dah bincang dalam kali lepas. Israel dengan NATO bersama dengan kucu mereka menerima menah yang besar di Gaza. Kapal Amerika dibom di Laut Merah, kapal kargo British tenggelam di Laut Merah, dan 15 base tentera Yahudi telah hancur. Mereka sudah kalah di Gaza, dan mereka sedang meraihkan kekalahan di Paris sekarang. Mereka sebut celebration, tetapi sebenarnya mereka sedang menangis kekalahan di Paris. Itulah hakikat yang dapat kita terangkan. Dan inilah yang dihantar ke Asia Tenggara. Harapan terakhir Israel ialah untuk mendapat sokongan negara Asia Tenggara yang diberi perhatian selama ini. Inilah masanya untuk balas budi, dan dia telah mulakan perjalanan ke Asia Tenggara untuk mendapat sokongan, sebab mereka telah kecewa di Ukraine, mereka kecewa di Palestin, dan mereka bakal kecewa di Taiwan berdepan dengan China dan Korea Utara, dan dia datang ke Asia Tenggara untuk mencari tapak baru. Mereka sedang menangis kekalahan, bukan meraihkan kemenangan, dan kekacauan yang berlaku di Paris menggambarkan apa yang mereka jangka tidak berlaku. Dan mereka mengatakan, kami sedang celebrate, let's move and celebrate. Maksudnya mereka sedang merayakan, rupanya meraya kekalahan. Apa yang berlaku lebih mendukacitakan sebagaimana disebutkan di atas. Gaza telah menjemput orang Islam, melihat Islam, dan misi yang dibawa oleh Gaza, mereka dizolimi, mereka dikaya benar menarik 500 penduduk memeluk Islam. Gaza memberikan mesej pada dunia bahawa yang benar akan menang walaupun mereka kecil. Dan inilah yang berlaku. Dunia telah
bersama Gaza. Akhirnya Allah beri hidayah, mereka memeluk Islam ramai-ramai. Di Eropah kadar kemasukan Islam bertambah 400%. Kita sangka bahawa Gaza hancur segala-galanya, tetapi di sebalik perang ini, apa yang hikmah berlaku ialah Allah berikan hidayah kepada 400% pertambahan umat Islam di Eropah. 500 di Amerika, 400% di Eropah, dan NATO meraihkan kekecewaan mereka di Paris. Di Perancis, di Spanyol, jumlah penduduk asal Kristen non Islam begitu ramai. Di Masjid Granada, apabila Islam telah dikalahkan pada tahun kurun yang 15, Granada telah ditinggal kenangan. Sekarang masjid baru dibina di depan Istana Granada Alhambra, dan disitulah tempat umat Islam kembali bersinar di Spanyol. Spanyol adalah antara negara yang menyambut Palestin. Di Jepun, bukan saja di Eropah, Jepun juga Islam berkembang dengan cepat menjadi agama yang paling cepat berkembang di Jepun. Dan masjid dibina di Jepun 7 kali lebih banyak daripada sebelum ini. Selepas Gaza dibom, penduduk Jepun pun dapat melihat kebenaran Islam. Dan inilah gambaran umat Islam merayakan hari Idul Adha lepas. Berbagai-bagai keturunan bersatu di atas kalimah yang sama, dan mereka semuanya bersebati dengan Gaza asalnya. Kemudian Allah berikan hidayah mereka dalam konteks yang sama. Ingat pesanan Sayyidina Umar, nahnu qaumun nasrul Islam, bain tawaid al-zahab wal-Islam azallah. Kita Allah muliakan dengan Islam. Kita lah satu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Sekiranya kita mencari selain pada Allah, Allah akan hina kita. Dan menjelang tahun baru, kita lihat sejarah Islam telah sampai satu fasa. Daripada hilal yang pertama ketika zaman Rasulullah, ketika hijrah Rasulullah ke Madinah Munawwarah, dapatlah kita angkat sebagai hilal yang sedang menyembah di ufuk timur. Hilal ini membesar dan menjadi bernama ketika kurun yang keempat Hijriah. Dan selepas itu umat Islam semakin lama semakin malak kembali, dan akhirnya hilal telah hilang di ufuk barat. Sekarang hijrah bermula. Satu fasa telah lengkap, daripada hilal purnama kepada hilal yang terakhir. Sekarang hilal muncul kembali. Selamat tahun baru hijrah, menandakan hilal baru yang muncul, yang bakal mengulangi insyaAllah sejarah yang sama, sejarah agama Islam. Dan sekiranya nahnu qaumun nasrul Islam, kita adalah kaum yang Allah muliakan Islam, dan sekiranya kita mencari selain pada Allah, maka Allah akan hina kita. Dan saya tamak dan saya topi dengan kebilan taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.